kita ni. Yang pertama, ma asaba min musibatin. Tidak ada perkara yang berlaku musibah. Tidak ada satu-satu benda musibah yang terjadi, musibah yang berlaku kecuali telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita dah baca tadi. Maka ayat ini mengajar kepada kita apa dia, para pelajar sekalian. Ayat tentang musibah ini mengajar kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, kita kena balik kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Takdir Allah, semua benda yang atas dunia ni telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla 50,000 tahun sebelum dijadikan langitnya dunia, jadi makhluk ni. Allah Ta'ala tulis dah. Katabal maqadir, semua telah tulis. Maka kita kena kembali kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu kecewa dan tidak bangga dengan apa yang kita dapat. Jadi oleh kerana musibah itu menghilangkan perkara yang kita suka, terlepas perkara yang kita harapkan, atau terjadinya benda makruh, benda yang tak baik ke atas kita, maka Allah Ta'ala peringatkan supaya kita tidak terlalu kecewa. Tidak terlalu kecewa. Kecewa sedih tak apa, tapi jangan terlalu kecewa, dia panggil. Sebab kalau terlalu kecewa, orang ni akan jadi stres, depression. Mungkin dia akan bunuh diri, dia akan terjun bangunan, macam-macam kemungkinan yang berlaku lagi. Satu, dalam ayat ni juga Allah Ta'ala sebut kepada kita supaya wala tafrahu, jangan terlalu gembira. Bila dapat nikmat syukur, jangan sombong, jangan bangga. Ni kita hari ni nampak kebanggaan tu lebih-lebih. Kalau bercakap ni tak tengok kiri kanan. Sebab itulah kita ni kena, kalau nak bercakap, dia panggil tahaffuz, jaga sikit. Hari ni kita maki orang, esok kita cari orang tu. Hari ni kita hentam kawan ni, besok kita juga kerindu-rinduan mencari-cari, menunggu-nunggu. Kita kata apa? Memang orang tak malu muka je boleh buat kerja macam ni. Kalau orang yang mantap keimanan, dia malu, perasaan dia tak, payah dah. Tapi oleh kerana orang yang macam ni, payah kita nak kata. Maka Allah Ta'ala peringatkan kepada kita satu kaedah yang kita ambil, dia panggil kaedah sabar dan jangan melampau dalam semua perkara. Maknanya kalau kena musibah, kita sabar. Kalau berdapat nikmat, kita syukur, tidak melampau dalam perkara-perkara ini. Jadi kena fahamlah, jangan mudah sangat. Ni kita kadang bercakap tak tengok kiri kanan, ya habis orang kita gomong belaka. Baik. Maknanya ini satu daripada cara mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tulis itu. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa semua benda yang berlaku itu telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Maktubun alayya qabla khalqiha. Telah tulis sebelum jadi. Itu berbeza dengan pandangan Al-Qadariyah yang menafikan ilmu as-sabiq. Dia kata Tuhan tak tulis apa-apa, pakai jadi-jadi. Lah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan Allah Ta'ala telah tulis segala perkara itu sebelum terjadi. Baik, itu yang pertama. Kita berpindah kepada faedah yang kedua. Tulis faedah yang kedua. Masih lagi dalam ayat sama. Ma asaba min musibatin fil ardi wa fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semua yang terjadi musibah ni di atas bumi ke atas diri kita, semuanya telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum dijadikan. Maka tanda pelajar, fal abdu ma'murun bis sabri. Seorang hamba itu diperintahkan sabar indal masaib, ketika berlakunya musibah. Nazaran ilal qadar. Bila berlaku musibah, kita kena sabar sebab ini takdir Allah, tak ingat lagi dah. Jangan kata kalau, tak usah. Kita berjalan dengan kereta kita, tiba-tiba orang mari langgar berbom. Allahu Akbar. Tadi belum turun tadi, ada dah orang nak cakap dengan kita. Kita berkata, oh kalau aku cakap dengan dia tu tadi, tak kenalah musibah. Tak boleh. Tak boleh hundur dengan kalau, sebab kalimah kalau tu dia pergi kepada permainan syaitan. Habis kalau jadi juga kita kata qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al.
takdir Allah Ta'ala, apa yang Tuhan nak terjadi. Tak dia kata kalau. Ingat, ketika berlaku musibah, kita diperintahkan sabar. Wa amma inda zunub, kalau kita buat dosa, kita terjebak dengan perangkap dosa maksiat, bukan kena sabar. Fa ma'murum bil istighfar, kita diperintahkan supaya beristighfar. Ingat baik-baik. Kalau musibah, sabar. Istighfar juga, tapi sabar tu nombor satu. Tapi kalau kena dosa, kena istighfar banyak. Dalam surah Ghafir ayat 55, Allah kata fasbir inna wa'dallahi haqqun, sabarlah, janji Allah Ta'ala itu benar. Tuhan kata mu kena musibah, kena musibah. Kamu tak dapat jawatan ni, tak dapat. Wastaghfir li zambik, dan minta ampunlah dengan dosa-dosamu. Mana kita kata musibah sabar, dosa istighfar. Dosa istighfar. Dan Allah Ta'ala minta juga dalam surah Ali Imran ayat 186, Allah Ta'ala suruh kita sabar di atas musibah dan istighfar dengan dosa. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sabar musibah, takwa jauhkan dosa. Dan maka kata di para ulama menjadi satu kaedah, as-sabar indal dia panggil as-sabru 'alal masaib. Tulis itu. As-sabru 'alal masaib wa taqwa bi tarkil ma'ayib. As-sabru 'alal masaib, makna bila kena musibah kita kena sabar. Wa taqwa, kita kena takut kepada Allah Taala dengan meninggalkan ma'ayib, segala dosa, segala keaiban, segala cacat celah, segala maksiat. Jadi kita fan nazaru ilal qadari indal masaib wal istighfar indal ma'ayib. Maknanya sabar ketika musibah, istighfar ketika berdosa. Jadi dua-dua tu kena buat. Tak boleh kita tinggal satu ambil satu, tak. Dua-dua sekali kita kena buat supaya kita tenang, supaya kita tidak stres, supaya kita tidak kecewa lebih-lebih. Jadi kalau setakat sedih tak apa. Sama juga bila berlaku kematian. Mati orang yang kita sayang, mesti kita sedih, menangis titik air mata. Ni setengah-setengah kanak budak-budak ni bila menangis ayah dia mati, ketuk dia, nenek mati, dia menangis. Orang jangan teriak. Sedihlah, menangis tak apa. Yang salahnya meratap, dia menafikan kesabaran. Tak ada lah, itu tak boleh. Itu dipanggil meratap. Niyahah itu permainan jahiliyah. An-niyahah itu amalan jahiliyah. Tapi kalau setakat sedih, itu naluri manusia. Sama lah bila kita tak dapat benda kita nak, mesti kita sedih, kecewa. Tapi jangan tunjuk kekecewaan tu dengan mengamuk, dengan bertempik. Jangan. Bersiap sedia dengan jiwa kita, dengan mental kita, supaya kita tidak lebih-lebih daripada setakat mana yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jangan sedih bila terlepas, jangan bangga bila kita dapat. Tambihun ala, ayat ini memberi peringatan bahawa setiap musibah akan hilang. Setiap benda yang bergembira juga akan habis. Kita gembira hari ini belum tentu besok gembira. Musibah yang datang hari ni belum tentu esok kita duka cita. Boleh jadi esok dah hilang. Mana wa'lam anna hadza maqamul mu'min. Inilah sifat orang mukmin ketika menerima segala perkara yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi kata ajaban, tengok dalam hadis, ajaban li amril mu'min, pelik kedudukan orang mukmin. Iza asabahu bila Allah Ta'ala bagi kepada dia benda tak baik, sabar, fakana khairallah. Iza asabatuhu ad-dharra, sabar. Apabila dia kena sarra, benda yang menggembirakan, syakar, dia syukur, fakana khairallahu, itu yang terbaik bagi dia. Walaysa zalika illa li mu'min. Nabi kata tidak ada sifat ini kecuali orang benar-benar beriman. Sabar, syukur. Kita duduk situlah insya-Allah.
Nak kata apa? Usaha-usaha tak dapat, so sabar. Usaha dapat, syukur, alhamdulillah. Kata seorang tokoh ulama salaf, tulis nama dia Yahya bin Muaz. Yahya bin Muaz Ar-Razi rahimahullahu taala. Dia kata, ya bena Adam, ya bena Adam, wahai anak Adam, la ta'saf ala mafqudin, mu jangan terlalu kecewa, sedih lebih-lebih di atas benda yang hilang. La yarudduhu alaikal faut, yang tak boleh lagi nak ambil balik. Benda tu dah pergi berlalu, tak boleh nak buat. Wala tafrah bihabbi mawjud, jangan terlalu gembira, sombong, angkuh dengan harta yang kamu miliki. La yatrukuhu fi yadaikal maut, mati tak akan biarkan benda tu ada di tanganmu. Tak ada. Harta kita, pangkat kita tak ada. Bila kita mati habis jadi orang belaka. Itu nasihat Yahya bin Muaz Ar-Razi rahimahullahu taala, disebut oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Ada yang kata ini kata-kata Ja'far As-Sadiq, wallahu alam. Yang penting kita kata ulama salaf. Maka dua aja kita dipesan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan takabur, syukur, jangan terlalu sedih dan sabar. Maka Allahu Akbar. Kata Ibnu Abbas, tulis seorang lagi kata-kata ulama salaf, saya nak lepas. Kata Ibnu Abbas, laisa ahadun illa wa huwa yahzan wa yafrah. Tidak ada seorang manusia kecuali ada kalanya dia suka, dia sedih, ada waktu dia suka. Gitukah kita? Walakin idza asabathu musibatun ja'alaha sabra. Bila musibah menimpa, kamu jadikan dia itu sabar. Fa in asabahu khairun ja'alahu syukran. Kalau kamu dapat nikmat, kamu jadikan dia satu alat untuk bersyukur. Kita kata alhamdulillah. Kita berpindah kepada faedah yang keempat. Faedah yang keempat, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Ingat baik. Jawab dianya tahziru minal farah. Ayat ini amaran kepada kita, jangan terlalu happy, gembira sangat. Jangan. Suka lebih-lebih. Suka dengan syukur tak apa, tapi suka lebih-lebih jangan. Maknanya sebab terlalu gembira dia akan pergi pada sombong. Terlalu gembira dia akan pergi kepada sifat sombong yang akan merusakkan seorang manusia itu. Jangan main-main kita. Dia pergi pada sifat sombong, akhirnya dia akan rusak. Rusak tak rusak? Rusaklah main dengan sombong ni kak. Ataupun terlalu gembira, dia akan pergi pada sifat sombong. Tetapi kalau setakat kita sedih dengan sabar, itu kita dapat pahala. Kita gembira, kita syukur, itu tidak dikeji, tidak dicela pada syarak. Sebab manusia ni dua tu yang ada, sabar dengan syukur. Mudah-mudahan kita dapat. Kita ada apa? Sebab tu Tuhan kata bima atakum, la tafrahu bima atakum, mu jangan suka hak aku beri. Jadi menunjukkan bahawa nikmat itu daripada Allah, bukan kita yang buat. Kita hanya ikhtiar nak dapat. Hak terlepas pun Allah Ta'ala tetapkan. Jangan duduk main. Baik para pelajar sekalian, yang terakhir, yang kelima, Allah kata apa ni? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Siapa dia bakhil, dia suruh orang pula buat suruh bakhil. Dilalatun ala anal bukhla sifatu zammin. Dalilnya sifat bakhil ni dicela sebab Allah Ta'ala sebut bakhil dengan sifat sombong, takabur, dan suruh pula orang lain bakhil pula. Dua kali bakhil. Maka kebakhilan itu menunjukkan dia satu benda yang cukup dahsyat. Dan amaran Allah Ta'ala di akhir ayat, wa may yatawalla, siapa dia lari, tak mau infak, tak mau beriman, tak mau taat. Dalilnya ayat ini menjadi dalil bahawa siapa yang menjadikan sifat demikian sebagai sifat dia, tidak ada mudarat kecuali untuk diri dia sendiri. Allah Ta'ala tak ada apa-apa, tak memberi kesan kepada Allah. Sebab itu dalam hadis Qudsi yang panjang hadis ni, tapi kita nak ambil sini ya. Hadis tu panjang. Allah kata apa? Ya ibadi, wahai hamba,
Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin. Kalau berpus semua, orang dulu, orang kemudian, manusia, jin, semuanya jahat belaka, ma naqasa zalika min mulki syai'. Semua derhaka Allah Taala tu kata tak kurang sikit pun kekuasaan aku di atas dunia ini. Hadzal hadis telah diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis ni panjang. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah kita 5 faedah dan juga tafsir ringkas kepada ayat 22, 23 dan 24.